Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua sekali lagi bersama Cikgu Asnul. Kali ini kita akan mempelajari matematik tambahan tingkatan 4, bab 5 janjang. Sebelum kita mempelajari tajuk janjang, kita pernah mempelajari tajuk pola dan jujukan semasa tingkatan 2 dalam mata pelajaran matematik. Jadi dalam tajuk pola dan jujukan tersebut, kita telah mempelajari bagaimana suatu siri nombor boleh disusun mengikut pola atau jujukan mengikut syarat yang tertentu. Jadi untuk tingkatan 4, matematik tambahan, kita akan mempelajari lebih dalam tentang janjang. Dan janjang ini dibahagi kepada dua tajuk utama, iaitu yang pertama ialah janjang aritmetik. Dalam janjang aritmetik, kita akan mempelajari apakah konsep beza sepunya, sebutan ke n dan seterusnya hasil tambah n sebutan yang pertama. Janjang yang kedua ialah janjang geometri. Dalam janjang geometri kita akan mempelajari nisbah sepunya, sebutan ke n, hasil tambah n sebutan pertama dan hasil tambah hingga ke tak terhinggaan. Dalam hasil tambah ke tak terhinggaan, kita akan mempelajari bagaimana menukar nombor perpuluhan jadi semula kepada pecahan. Baiklah, kita masuk ke janjang aritmetik. Janjang aritmetik ialah suatu jujukan nombor dengan setiap sebutan selepas sebutan pertama diperoleh dengan menambahkan satu pemala yang dinamakan beza sepunya kepada sebutan sebelumnya. Sebagai contoh, kita ada nombor 1, 3. Jadi daripada 1 untuk ke 3, kita akan tambahkan dengan satu pemala iaitu positif 2. Dan pemala tersebut dipanggil sebagai beza sepunya dengan simbol D. Jujukan nombor tersebut akan bertambah sebanyak 2 bagi setiap nombor yang berikutnya. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, kita ada T1, T2, T3, T4, T5, T6. T ialah sebutan. Jadi sebutan pertama, sebutan kedua dan sebutan ketiga dan hingga sebutan yang seterusnya. Jadi dia akan ada pertambahan sebanyak 2. Yang ini kita panggil sebagai janjang aritmetik. Beza sepunya D, iaitu D sama dengan Tn tolak T n tolak 1. Dengan n sama dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Maksudnya n bermula dengan 2. Jadi kalau kita secara mudahnya, beza sepunya D sama dengan T2 tolak T1, iaitu 2 tolak 1 di sini. Jadi akan menghasilkan beza sepunya. Jadi beza sepunya ni adalah pemala yang kita akan tambahkan untuk mendapatkan nombor yang selepas sebutan yang pertama tersebut sehingga sebutan yang seterusnya. Contoh yang pertama, tentukan sama ada setiap jujukan berikut ialah janjang aritmetik atau bukan. Beri sebab untuk jawapan anda. Soalan A, kita ada satu jujukan 9, 5, 1, negatif 3, ... Jadi bila kita lihat di sini, kita perlu uji dulu. Untuk D1, beza sepunya yang pertama, T2 tolak T1, iaitu 5 tolak 1 sama dengan negatif 4. D2, T3 tolak T2, maksudnya T3 tolak dengan T2. 1 tolak 5 sama dengan negatif 4. Dan D3 sama dengan T4 tolak T3. T4 tolak T3. Jadi kita akan dapat negatif 4. Oleh kerana ketiga-tiga nilai D adalah sama ataupun mala, jadi ini boleh dipanggil sebagai pemala, maka jujukan ini ialah janjang aritmetik. Kita pergi ke contoh yang kedua, iaitu soalan B. Kita ada jujukan 3/2, 1, 1/4 dan 1/8, ... kita semak dulu. Untuk D1, kita ada 1 tolak 3/2, iaitu
Nombor yang kedua tolak yang pertama, 1 tolak 3/2, kita dapat negatif 1/2. Untuk D2, iaitu T3 tolak T2, kita ada 1/4 tolak 1 sama dengan negatif 3/4. Okay, oleh kerana D1 dan D2 tidak sama ataupun tidak malar, maka jujukan ini bukan janjang aritmetik. Okay, jadi mudah saja untuk kita semak. Kita boleh semak dulu. Sekurang-kurangnya kita dapatkan menggunakan T1, T2 dan T3. Okay, jika kita mendapat beza sepunya, maka kita boleh katakan ia sebagai janjang aritmetik. Jadi kalau kita tak dapat macam ni, kita dapat beza sepunyanya tak sama, jadi bukanlah malar, maka bukanlah janjang aritmetik. Seterusnya kita pergi kepada sebutan ke n, iaitu Tn bagi janjang aritmetik. Okay, untuk janjang aritmetik seperti yang kita telah lihat tadi, okay, jadi dalam contoh saya hanya beri sampai T6 ataupun sebutan yang ke-6. Jadi sebenarnya untuk Tn, sebutan yang ke-n, kita boleh tentukan apakah nilai n-nya nanti. Okay, sebutan ke-n iaitu Tn sama dengan A tambah n tolak 1 D, di mana A ialah sebutan pertama, n ialah bilangan sebutan dan D ialah beza sepunya. Kita lihat contoh. Cari sebutan ke-20 bagi janjang aritmetik 13, 16, 19, 22... Okay, untuk soalan A, kita kenal pasti dulu apakah sebutan pertama iaitu 13 dan n-nya ialah 20. Jadi dia dah nyatakan di sini sebutan ke-20 maksudnya n sama dengan 20. Jadi pertama sekali kita akan tentukan beza sepunya dahulu, iaitu 16 tolak 13. Sebutan kedua tolak sebutan yang pertama. Jadi 16 tolak 13 sama dengan 3. Maka kita akan gunakan rumus sebutan ke n bagi janjang aritmetik. Okey, jadi kita gantikan 13 ialah sebutan pertama, 20 ialah bilangan sebutan, tolak 1 darab dengan 3 iaitu beza sepunya. Jadi kita akan dapat nilai 70. Jadi pada sebutan yang ke-20 kita akan dapat nombor 70. Bagi contoh B, cari sebutan ke-15 bagi janjang aritmetik 5, 1, negatif 3, negatif 7 dan seterusnya. Okay, jadi kita akan cari sebutan yang ke-15, T15. Okay, kita lihat dulu apakah maklumat yang kita ada. Jadi nilai A ataupun sebutan pertamanya ialah 5 dan N sama dengan 15. Cari nilai D dahulu, iaitu 1 tolak 5, sebutan kedua tolak sebutan yang pertama, iaitu negatif 4. Seterusnya gunakan rumus. Masukkan dalam rumus 5 tambah 15 tolak 1 darab dengan negatif 4, iaitu D. Jadi kita akan dapat negatif 51. Jadi sebutan ke-15 bagi janjang aritmetik ini ialah negatif 51. Bagi kes ini, apa yang kita nampak ialah sebutan sepunyanya ialah negatif. Maka jujukan tersebut akan menghasilkan urutan nombor menurun. Jadi daripada 5, 1, negatif 3, negatif 7, negatif 11 dan seterusnya sehingga negatif 51. Contoh 3. Diberi janjang aritmetik negatif 21, negatif 16, negatif 11, negatif 6 dan seterusnya. Dan sebutan ke n adalah kurang daripada 60. Cari nilai n. Okey, di sini kata kuncinya ialah sebutan ke n adalah kurang daripada 60. Okey, pertama kita akan cari dulu maklumat yang ada, iaitu sebutan pertama iaitu negatif 21. Kemudian n yang kita nak cari. Beza sepunya kita boleh dapatkan dengan menolakkan T2 tolak T1. Negatif 16 tolak negatif 21 sama dengan 5.
Dan maklumat ataupun kata kunci yang saya katakan tadi, iaitu sebutan ke n adalah kurang daripada 60. Jadi dalam ayat matematik kita boleh tuliskan Tn lebih kecil daripada 60. Kemudian kita akan gunakan rumus Tn. Kita akan masukkan semua nilai tersebut ke dalam rumus Tn kurang daripada 60. Okey, kita selesaikan di sebelah kiri dahulu. Kemudian kita boleh pindahkan nombor-nombor yang lain ni ke sebelah kanan. Dan kita selesaikan ketaksamaan tersebut. Kita akan dapat n kurang daripada 17.2. Jadi nilai n mestilah dalam integer, iaitu n sama dengan 17. Jadi nilai n kurang daripada 17.2, yang paling hampir integernya ialah n sama dengan 17. Okey, kita semak dahulu. T17. Jika kita gantikan n sama dengan 17 dalam persamaan Tn, T17 sama dengan negatif 21 tambah 17 tolak 1 darab 5. Jadi kita akan dapat 59. Jadi 59 ni adalah kurang daripada 60. Okey. Jadi lepas daripada T17 iaitu T18, maka sebutan tersebut sudah melebihi 60. Seterusnya kita pergi ke contoh 4. Cari bilangan sebutan bagi janjang aritmetik 3, 10, 17, ... 234. Apa yang kita boleh nampak di sini? Dia dah berikan sebutan yang ke n, iaitu sebutan yang terakhir. Jadi kita pun tak tahu berapa bilangan sebutannya. Jadi inilah soalan dia, kita perlu cari bilangan sebutan. Jadi maklumat yang kita ada ialah sebutan pertama iaitu 3, n tak tahu, kita nak cari. Seterusnya sebutan beza sepunya. Beza sepunya sama dengan 10 tolak 3 sama dengan 7. Okey, Tn sama dengan 234. Jadi kita dah ada nilai Tn. Jadi kita akan gunakan rumus Tn, gantikan semua nilai yang kita tahu. Okey, 3 tambah n tolak 1 darab 7 sama dengan 234. Jadi kita selesaikan persamaan linear ini dan akan menghasilkan n sama dengan 34. Jadi 234 ni adalah sebutan yang ke-34. Okey. Seterusnya contoh 5. Suatu janjang aritmetik mempunyai sebutan pertama negatif 10 dan beza sepunya negatif 5. Cari sebutan ke-8 janjang itu. Okey, pertama kita senaraikan apakah maklumat yang kita tahu dan apakah soalan yang kita perlu selesaikan. Jadi A sama dengan negatif 10, N sama dengan 8 dan beza sepunya sama dengan negatif 5. Jadi semua maklumat itu telah diberi. Dan cari sebutan ke-8 iaitu T8. Ini yang kita akan cari. Gunakan rumus T8 sama dengan negatif 10 tambah 8 tolak 1 darab negatif 5. Jadi kita akan dapat T8 sama dengan negatif 45. Okey, contoh 6. Diberi 3 sebutan pertama bagi suatu janjang aritmetik ialah 3, P dan 25. Cari nilai P dan beza sepunya janjang itu. Jadi ada dua perkara yang kita perlu cari, iaitu nilai P. Okey, jujukan kedua di sini. Dan beza sepunya janjang itu iaitu D. Okey, pertama sekali kita senaraikan apa yang kita tahu, iaitu A sama dengan 3. Okey, D. Di sini kita ada D P tolak 3, iaitu sebutan kedua tolak dengan sebutan pertama P tolak 3. Nilai tersebut mestilah sama dengan 25 tolak P, iaitu T3 tolak T2. Jadi di sini kita ada satu persamaan. Okey, dengan sebutan P, iaitu P tolak 3 sama dengan 25 tolak P. Okey, kita permudahkan dulu persamaan ini. Kita akan dapat P sama dengan 14. Jadi di sini kita boleh tuliskan semula jujukan tersebut.
janjang aritmetik tersebut ialah 3, 14 dan 25. Seterusnya, kita nak dapatkan beza sepunya janjang itu. Okey, beza sepunya kita akan tolakkan T2 dengan T1. Okey, jadi D sama dengan 14 tolak 3 sama dengan D sama dengan 11. Contoh 7, sebutan kedua bagi suatu janjang aritmetik ialah negatif 1 dan sebutan ke-10 ialah 39. Cari sebutan pertama dan beza sepunya janjang itu. Okey, maklumat yang diberi ialah sebutan kedua sama dengan negatif 1 dan sebutan ke-10 ialah 39. Kita telah diberikan dua sebutan. Jadi kita senaraikan apakah sebutan dia, iaitu T2 sama dengan T1 dan T10 sama dengan 39. Jadi persoalan dia ialah apakah nilai A dan nilai D. Jadi oleh kerana kita ada dua maklumat yang diberi dan ada dua pembolehubah yang kita perlu cari, maka kita perlu selesaikan persamaan linear serentak. Okey, persamaan yang pertama ialah T2. Kita gantikan dengan semua nilai yang kita ketahui di sini untuk T2 dalam rumus sebutan ke N. Okey, iaitu T2 sama dengan negatif 1 sama dengan A tambah 2 tolak 1 darab D. Itu ialah persamaan pertama. Persamaan yang kedua, kita ada T10 iaitu 39 sama dengan A tambah 10 tolak 1 darab D. Persamaan yang kedua. Jadi penyelesaian persamaan serentak, kita boleh gunakan kaedah penghapusan oleh kerana A nya sama. Di sini perkali bagi A adalah sama, jadi kita buat kaedah penghapusan. Persamaan 2 tolak persamaan pertama, 39 tolak negatif 1 sama dengan 9D tolak D. Okey, jadi di sini 9, yang ini 1D. Jadi 9D tolak D. Jadi 40 sama dengan 8D, maka D sama dengan 5. Seterusnya, kita masukkan nilai, gantikan nilai D sama dengan 5 ke dalam persamaan yang pertama. Jadi kita akan dapat negatif 1 sama dengan A tambah 1 darab D, 5. Dan kita akan dapat A sama dengan negatif 6. Okey, seterusnya contoh ke-8. Purata pendapatan tahunan bagi seorang jurutera ialah RM70,500 pada tahun 2018. Jumlah ini meningkat kira-kira 1,250 setahun. Soalan A, tulis rumus untuk sebutan ke N bagi jujukan yang menggambarkan purata pendapatan tahunan jurutera pada N tahun selepas tahun 2017. Okey, jadi kita perlu tuliskan rumus Tn apabila diberikan sebutan pertama, iaitu bermula bagi tahun 2018 ataupun maksudnya ialah selepas tahun 2017. Jadi itulah maksud dia. Apakah kaitan antara 2018 dengan selepas tahun 2017. Jadi 70,500 ialah nilai A. Jumlah ini meningkat kira-kira 1,250 ialah nilai beza sepunya D. Jadi kita tuliskan maklumat. Jadi jujukan purata pendapatan tahunan. Okey, jadi dia nak dapatkan rumus untuk jujukan purata pendapatan tahunan. So T1 70,500 telah diberi. T2 sama dengan 70,500 tambah 1,250 sama dengan 71,750. Dan T3 sama dengan 71,750. Kat sini kita akan tambahkan dengan 1,250 sama dengan 73,000. Jadi ini adalah tiga sebutan yang pertama bagi jujukan purata pendapatan tahunan jurutera tersebut. Untuk rumus, kita akan masukkan nilai yang diketahui, iaitu nilai A dan nilai D. Kemudian kita akan kembangkan
dan permudahkan menjadi Tn sama dengan 69,250 tambah 1,250 N. Jadi dalam sebutan N. Okey, rumus ni bila kita dah tuliskan dalam bentuk begini, maksudnya nilai D-nya kita telah gantikan. Jadi hanya yang tinggal ialah nilai N. Gantikan saja nilai N yang dikehendaki, kita akan terus dapat apakah Tn tersebut. Okey, jadi nilai N, jadi nilai A dan nilai D kita telah gantikan. Kita telah masukkan awal-awal, jadi hanyalah nilai N yang kita belum ketahui. Seterusnya soalan B, purata pendapatan pada tahun 2028. Okey, oleh kerana T1 sama dengan 70,500 iaitu pada tahun 2018. Okey, jadi N sama dengan 2028 tolak 2017. Okey, kenapa kita tolak tahun 2017? Sebab 2018 tu adalah telah dikira sebagai tahun yang pertama. Jadi kita kena tolak tahun yang sebelumnya. Okey, bermula dari tahun iaitu selepas tahun 2017. Jadi 2008 tolak 2017 sama dengan 11. T11 sama dengan 69,250 tambah 1,250 darab 11. Jadi kita gunakan sahaja rumus Tn yang kita telah ketahui, kita telah dapat dalam soalan A. Dan kita akan dapat 83,000. Seterusnya kita masuk kepada hasil tambah N sebutan pertama iaitu Sn bagi janjang aritmetik. S adalah dari perkataan bahasa Inggeris iaitu sum, iaitu hasil tambah. Okey, sebagai contoh kita ada T1, T2, T3, T4, T5. Okey, T1 kita ialah 2, 5, 8, 11, 14. Jadi apa yang kita nampak di sini, D-nya ialah 3. Jadi jujukan ataupun janjang aritmetik tersebut mempunyai beza sepunya 3. Okey, bagi hasil tambah sebutan yang pertama iaitu S1 sama dengan 2. Maksudnya S1 sama dengan T1 sama dengan A iaitu sebutan yang pertama. Untuk S2, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu jumlahkan sebutan pertama dengan sebutan yang kedua. Jadi sebutan pertama kita ialah 2 tambah dengan sebutan yang kedua iaitu 5. Jadi S2 sama dengan 7. S3 sama dengan 15 iaitu hasil tambah sebutan pertama hingga sebutan yang ketiga. S4 sama dengan 26 iaitu hasil tambah sebutan pertama hingga sebutan keempat. Dan seterusnya S5 sama dengan 40 iaitu hasil tambah sebutan pertama hingga sebutan yang kelima. Dan Sn ialah hasil tambah sebutan pertama hingga sebutan yang ke n. Rumus Sn, hasil tambah n sebutan pertama sama dengan n per 2 dalam kurungan 2a tambah n tolak 1 darab d. Jadi semua pemboleh ubah ni kita telah ketahui tadi iaitu n bilangan sebutan, a ialah sebutan pertama dan d ialah beza sepunya. Jika diberi sebutan terakhir, kita boleh ringkaskan ataupun gunakan rumus Sn yang kedua iaitu n per 2 darab a tambah l. Jadi l ni ialah sebutan terakhir. Jadi kita akan dapat nilai yang sama dengan jika menggunakan rumus yang di atas. Sebutan ke n iaitu Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1 apabila rumus Sn diketahui. Maksudnya apabila kita diberikan rumus Sn, kita boleh dapatkan nilai Tn ataupun mana-mana sebutan dengan menolakkan hasil tambah sebutan yang sebelumnya.
Contohnya kita perlu dapatkan T10. Maksudnya kita akan buat sama dengan hasil tambah 10 sebutan pertama tolak hasil tambah 9 sebutan pertama. Jadi S10 tolak S9. Kita akan dapat Tn ataupun T10. Secara umum kita boleh senaraikan S1 sama dengan T1, S2 sama dengan T1 tambah T2, S3 sama dengan T1 tambah T2 tambah T3, S4 sama dengan T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 dan seterusnya. Contoh ke-9, cari hasil tambah 10 sebutan pertama bagi janjang aritmetik 13, 6, negatif 1, negatif 8 dan seterusnya. Okey, pertama kita senaraikan dulu apa maklumat yang kita ketahui, iaitu A sama dengan 13, N sama dengan 10, D sama dengan 6 tolak 13 iaitu negatif 7. Sebutan kedua tolak sebutan yang pertama. Masukkan ataupun gantikan semua nilai di atas ke dalam rumus yang telah diberi. Kita akan dapat S10 sama dengan 10 per 2 darab 2 darab 13 tambah 10 tolak 1 darab negatif 7. Jadi kita selesaikan, kita akan dapat S10 sama dengan negatif 185. Maksudnya, hasil tambah semua sebutan dari sebutan yang pertama, kedua, ketiga, keempat sehingga sebutan yang ke-10 ialah negatif 185. Sebab kita ada nombor negatif ni, untuk janjang aritmetik ni akan menghasilkan sebutan menuju ke nombor negatif. Jadi negatif 1, negatif 8, negatif 15 dan seterusnya. Jadi hasil tambahnya akan menghasilkan nilai negatif. Untuk contoh yang ke-10, cari hasil tambah dari sebutan ke-10 hingga sebutan ke-20 bagi janjang aritmetik negatif 3, 2, 7, 12 dan ... Kita senaraikan dulu maklumat yang kita ketahui, iaitu A sama dengan negatif 3, D sama dengan 5. Okey. Untuk kes ini, saya akan tunjukkan dalam bentuk rajah. Apakah yang dimaksudkan dengan hasil tambah sebutan ke-10 hingga ke-20? Okey. Jadi di sini ialah T10 dan yang hujung sekali ialah T20. Jadi hasil tambah S9 ataupun hasil tambah 9 sebutan pertama perlu ditolakkan daripada S20, iaitu hasil tambah 20 sebutan pertama. Jadi ia akan menghasilkan hasil tambah sebutan yang ke-10 sehingga sebutan yang ke-20. Jadi S20 tolak S9. Okey, walaupun disebut di sini T10, tapi kita perlu tolakkan dengan S9, iaitu sebutan yang sebelumnya. Okey, jadi S20 tolak S9, okey, dengan menggunakan rumus hasil tambah. Okey, sama saja, cuma perlu berhati-hati di sini. Bila S20 kita gantikanlah semua N sama dengan 20. Okey. Dan kita tolak dengan S9. Jadi S9 N-nya 9. Okey, kita gantikan dengan N9. Nilai A dan nilai D-nya mestilah sama kerana dia daripada jujukan yang sama. Okey, jadi kita selesaikan dan kita akan dapat S20 tolak S9 sama dengan 737. Maksudnya hasil tambah sebutan yang ke-10 sehingga sebutan yang ke-20 ialah 737. Contoh 11. Cari hasil tambah semua sebutan bagi janjang aritmetik negatif 6, 2, 10, ... 66. Jadi kita telah diberikan sebutan yang terakhir. Cuma kita tak tahu berapakah bilangan sebutan ini bagi janjang aritmetik tersebut.
Okey, jadi kita tuliskan dahulu apakah maklumat yang kita ketahui, iaitu A sama dengan negatif 6, D sama dengan 8, Tn sama dengan 66 telah diberikan, dan N yang kita perlu cari. Gantikan semua nilai yang telah diketahui ke dalam rumus Tn, iaitu negatif 6 tambah N tolak 1 darab 8 sama dengan 66. Selesaikan persamaan tersebut dan kita akan dapat N sama dengan 10. Jadi 66 ni ialah sebutan yang ke-10. Seterusnya kita selesaikan ataupun cari hasil tambah semua sebutan tersebut. Apabila kita telah ketahui nilai N-nya, maka kita bolehlah menggunakan rumus Sn, iaitu 10 per 2 darab dalam kurungan 2 darab negatif 6 tambah 10 tolak 1 darab 8. Kita selesaikan dan kita akan dapat S10 sama dengan 300. Kaedah alternatif, oleh kerana kita telah ketahui sebutan yang terakhir, kita boleh gunakan satu lagi rumus Sn, iaitu Sn sama dengan N per 2 darab A tambah L. L ialah sebutan yang terakhir, iaitu 66. Jadi kita akan gunakan rumus yang lebih ringkas tersebut. Jadi kita akan selesaikan dan kita akan dapat S10 sama dengan 300. Sama dengan gunakan rumus yang asal. Contoh 12. Cari bilangan sebutan bagi janjang aritmetik 9, 11, 13, 15 dan seterusnya. Jika hasil tambah semua sebutan janjang itu ialah 384. Jadi maklumat yang telah diberi di sini ialah hasil tambah semua sebutan, iaitu 384, iaitu Sn. Jadi nilai yang kita telah ketahui iaitu A sama dengan 9, D sama dengan 2 dan Sn sama dengan 384. Apakah nilai N ataupun bilangan sebutan? Gunakan rumus Sn. Masukkan ataupun gantikan semua nilai yang telah diketahui. Jadi kita akan dapat 384 sama dengan N per 2 darab 2 darab 9 tambah N tolak 1 darab 2. Okey, kita kembangkan. Dan kita akan dapat persamaan kuadratik. Oleh kerana kita dapat persamaan kuadratik, maka kita perlu buat penyelesaian persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah pemfaktoran ataupun gunakan kaedah yang lain, apa-apa saja kaedah untuk penyelesaian persamaan kuadratik. Kita akan dapat N sama dengan negatif 24 atau N sama dengan 16. Oleh kerana janjang aritmetik, nilai N mestilah positif, maka kita akan abaikan N sama dengan negatif 24 dan kita akan pilih N sama dengan 16. Maka bilangan sebutan N sama dengan 16. Contoh 13. Hasil tambah N sebutan pertama suatu janjang aritmetik diberi oleh Sn sama dengan 2N kuasa 2 tolak 4N. Okay, jadi ini adalah rumus bagi Sn. Cari hasil tambah 10 sebutan pertama janjang itu dan cari sebutan ke-7 janjang itu. Okey, pertama sekali kita perlu faham apakah maksud Sn sama dengan 2N kuasa 2 tolak 4N. Sama macam soalan sebutan ke N tadi, kita telah membina satu rumus Tn apabila diberikan nilai A dan D. Jadi kes ni pun sama juga pada Sn. Sebenarnya nilai A dan nilai D nya telah dimasukkan, telah digantikan dalam rumus Sn. Jadi inilah yang kita dapat. Yang tinggal hanyalah nilai N yang tidak diketahui. Nilai A dan nilai D nya telah digantikan dalam rumus awal-awal lagi. Okey. Soalan dia ialah cari hasil tambah 10 sebutan pertama iaitu S10. Okey. Terus gantikan saja nilai N nya 10 iaitu S10 sama dengan 2 darab 10 kuasa 2 tolak 4 darab 10. Dan nilai S10 sama dengan 160.
Soalan B, sebutan ketujuh janjang itu. Okey, jadi oleh kerana kita dah tahu nilai ataupun kita dah tahu rumus Sn, maka kita boleh gunakan rumus Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1. Okey, jadi untuk dapatkan T7 sama dengan S7 tolak dengan S6. Okey, kita gantikan nilai 7 dan 6 dalam rumus Sn yang telah diberikan. Okey, jadi kita akan dapat T7 sama dengan 22. Okey, secara gambarannya kita boleh lihat dalam bentuk di bawah, iaitu T1, T2 tambah T3 tambah T4 tambah T5 tambah T6 tambah T7. Ini ialah S7. Jadi bila kita tolakkan dengan S6, iaitu hasil tambah sebutan yang pertama hingga sebutan yang ke-6, iaitu S6, maka kita akan dapat T7. Jadi itulah sebenarnya rumus yang telah diberikan di atas tadi. Maksudnya T7 sama dengan S6, T7 sama dengan S7 tolak S6. Seterusnya contoh 14. Hasil tambah 12 sebutan pertama bagi suatu janjang aritmetik ialah negatif 24. Diberi bahawa janjang itu mempunyai beza sepunya negatif 8. Cari sebutan pertama janjang itu. Dan B, sebutan ke-15 janjang itu. Pertama kita tengok dulu apakah maklumat yang diberi, iaitu hasil tambah 12 sebutan pertama sama dengan negatif 24. N sama dengan 12. Dan D sama dengan negatif 8. Jadi semua maklumat yang telah diberikan kita tuliskan dahulu apa yang kita ketahui. Jadi soalan pertama, cari sebutan pertama janjang itu. Gunakan rumus Sn. Gantikan semua nilai yang diketahui, iaitu negatif 24 sama dengan 12 per 2 darab 2A tambah 12 tolak 1 darab negatif 8. Kita selesaikan persamaan linear ini dan kita akan dapat nilai A sama dengan 40. Jadi sebutan pertamanya ialah 40. Seterusnya soalan B, sebutan ke-15 janjang itu, maksudnya T15. Okey, kita gunakan saja rumus Tn, iaitu T15 sama dengan 40 tambah 15 tolak 1 darab 8. Jadi kita akan selesaikan dan dapat T15 sama dengan negatif 72. Seterusnya kita pergi kepada penyelesaian masalah janjang aritmetik. Okey, contoh 15. Sebuah teater mempunyai 15 tempat duduk di baris pertama, 17 tempat duduk di baris kedua dan setiap baris berikutnya bertambah 2 tempat duduk untuk sejumlah 20 baris. Cari jumlah tempat duduk dari baris ke-7 hingga baris ke-16 di teater itu. Okey, pertama sekali kita kena dapatkan maklumat daripada penyataan ataupun soalan yang diberi. Okey, tempat duduk pertama ialah 15 tempat duduk. Okey, jadi yang kedua 17 tempat duduk dan seterusnya bertambah 2, maksudnya 15, 17, 19 dan ... Jadi kita telah senaraikan 3 sebutan pertama janjang aritmetik tersebut. Daripada janjang aritmetik itu kita boleh dapatkan maklumat sebutan pertama A sama dengan 15, D sama dengan 2, iaitu bertambah 2. Okey, kalau berkurang maksudnya kita akan gunakan simbol tolak ataupun negatif. Untuk kes ni kita akan tambah 2, iaitu positif 2. Jumlah baris ialah 20. Soalannya ialah cari jumlah tempat duduk dari baris ke-7 hingga baris ke-16. Jadi apakah yang kita perlu cari sebenarnya? Sebenarnya kita perlu cari S16 tolak S6. Okey.
Seperti dalam contoh yang sebelum tadi, saya dah tunjukkan hasil tambah sebutan ke-7 hingga sebutan yang ke-16. Jadi kita untuk yang ke-7 ni, kita tak boleh letak S7, kita perlu tolak dengan S6, sebutan yang sebelumnya. Okey, S16 tolak S6. Okey, cuma kita gantikan saja. Yang depan kita gantikan N sama dengan 16. Yang belakang untuk S6 gantikan N sama dengan 6. Nilai A dan D nya adalah sama, iaitu A nya 15 dan D nya 2. Dan kita selesaikan persamaan tersebut, kita akan dapat hasilnya jumlah tempat duduk dari baris ke-7 hingga baris ke-16 ialah 360. Contoh 16. Encik Joseph meminjam RM7,800 daripada kawannya dan berjanji untuk membuat bayaran balik secara ansuran bulanan, bermula dengan bayaran pertama RM800 dan seterusnya, menambah RM50 bagi setiap bulan berikutnya. Cari bilangan bulan yang diperlukan oleh Encik Joseph untuk menjelaskan pinjaman itu. Jadi daripada maklumat yang kita telah peroleh di sini, Encik Joseph akan membayar secara ansuran bulanan bermula dengan RM800, bulan berikutnya 850 sebab dia dah tambahkan 50 bagi setiap bulan berikutnya. Bulan ketiga dia akan bayar 900 dan seterusnya. Sehinggalah jumlah hutangnya sebanyak 7,800 selesai. Jadi nilai A yang kita ketahui iaitu 800, nilai D 50 dan SN sama dengan 7,800. Jadi 7,800 ni ialah hasil tambah bagi ansuran bulanan yang dia akan bayar sehinggalah selesai. Jadi yang kita perlu cari ialah nilai N. Berapa bulan yang diperlukan untuk menyelesaikan pinjamannya. Gantikan dalam persamaan ataupun rumus SN. Jadi N per 2 sama dengan 2 darab 800 tambah N tolak 1 darab 50 sama dengan 7,800. Kemudian kita akan selesaikan, kembangkan dan kita akan dapat persamaan kuadratik. Jadi kita selesaikan persamaan kuadratik, akan menghasilkan N sama dengan 8 dan N sama dengan negatif 39. Jadi untuk janjang aritmetik, nilai N mestilah positif. Kita akan pilih N sama dengan 8. Maka oleh itu, Encik Joseph memerlukan 8 bulan untuk menjelaskan pinjamannya. Maksudnya, dalam tempoh 8 bulan, semua pinjamannya akan selesai. Jadi ini ialah hasil tambah ansuran bulanan bagi Encik Joseph. Contoh 17. Syarikat A menawarkan gaji permulaan RM24,000 setahun dengan kenaikan gaji sebanyak RM1,200 setiap tahun. Syarikat B pula menawarkan gaji permulaan RM30,000 setahun dengan kenaikan gaji sebanyak RM500 setiap tahun. Cari jumlah gaji yang diberikan oleh setiap syarikat itu selama 10 tahun. Syarikat manakah yang menawarkan jumlah gaji yang lebih tinggi dalam tempoh 10 tahun itu? Jadi kita akan buat analisis perbandingan bagi syarikat A dan syarikat B. Pertama sekali kita akan senaraikan maklumat yang kita ketahui daripada soalan. Bila kita senaraikan syarikat A dan syarikat B, sebutan pertama bagi syarikat A ialah 24,000 dan beza sepunyanya ialah 1,200. Kenaikan tahunan dia. Manakala bagi syarikat B, sebutan pertamanya ialah jumlah gaji bagi tahun pertama iaitu RM30,000 dan beza sepunyanya ialah 500. N sama dengan 10 iaitu bilangan tahun yang kita perlukan untuk mencari jumlah gaji bagi syarikat A dan syarikat B. Okey, kita gunakan dulu S10 untuk syarikat A. Jadi kita gantikan nilai
N sama dengan 10 dan nilai A dan D bagi syarikat A iaitu 24,000 dan 1,200 di sini. Dan kita selesaikan, kita akan dapat S10 sama dengan 294,000. Manakala syarikat B dengan menggunakan A nya 30,000 dan D nya ialah 500. Kita selesaikan, kita akan dapat 322,500. Jadi kita buat perbandingan. Syarikat B menawarkan jumlah gaji yang lebih tinggi dalam tempoh 10 tahun itu. Kita telah menjawab soalan dia, iaitu syarikat manakah yang menawarkan jumlah gaji yang lebih tinggi. Jawapannya ialah syarikat B. Seterusnya contoh 18. Encik Ling menyewa sebuah rumah dengan sewa bulanan RM480. Dalam perjanjian penyewaan, sewa rumah akan dinaikkan setiap tahun dengan nilai yang sama. Pada tahun yang ke-6, Encik Ling akan membayar RM680 setiap bulan. Cari sewa bulanan pada tahun ke-8. Dan B, jumlah sewa tahunan bagi 6 tahun yang pertama. Pertama sekali kita kenal pasti dahulu apakah maklumat yang telah diberikan, iaitu 480 ni sebenarnya ialah nilai A, iaitu sebutan yang pertama, iaitu sewa bulanan dia untuk tahun yang pertama. Kemudian kita diberi T6 iaitu 680. Dan nilai D tidak diketahui. Di sini dia cuma bagi tahu sewa rumah akan dinaikkan setiap tahun dengan nilai yang sama. Dinaikkan, maksudnya kita akan ada nilai yang positif lah pada D tersebut. Jadi kita akan cari T8 untuk soalan A, sewa bulanan pada tahun ke-8 iaitu T8. Gunakan rumus Tn. 480 tambah 6 tolak 1 D sama dengan 680. Jadi kita selesaikan D sama dengan 40. Jadi kenaikan sewa bulanannya bagi setiap tahun ialah RM40. Untuk T8 kita gunakan rumus Tn sekali lagi, iaitu T8 sama dengan 480 tambah 8 tolak 1 darab 40. Kita dah dapat nilai D tadi. Maka kita akan dapat jawapan T8 sama dengan 760. Maka sewa bulanan bagi tahun yang ke-8 ialah RM760. Soalan B, jumlah sewa tahunan bagi 6 tahun yang pertama. Okey, untuk soalan ni ada sedikit tricky ataupun kita perlu lebih berhati-hati di sini, iaitu sewa tahunan. Jadi jumlah sewa tahunan ni sebenarnya kita perlu jumlahkan sebutannya menjadi jumlah sewa bagi setiap tahun tersebut. Okey, yang ini tadi ialah sewa bulanan iaitu 480. Kemudian tahun yang kedua sewa bulanannya 520 dan seterusnya. Jadi yang ini kita perlu tukarkan nilai A dan nilai D. Jadi A nya dah jadi 480 darab 12 iaitu 5,760. Jadi kita perlu dapatkan jumlah sewa selama setahun bagi tahun yang pertama. Okey, D juga sama, iaitu RM40 tadi kita darabkan dengan 12 selama setahun. Kita akan dapat beza sepunya ataupun kenaikan tahunan dia ialah 480. Maka apakah S6? Jumlah sewa tahunan bagi 6 tahun yang pertama. Jadi kita akan carilah S6. Jadi S6 sama dengan gunakan rumus Sn 6/2 dalam kurungan darab dengan 2 darab 5760 tambah 6 tolak 1 darab 480. Dan kita selesaikan, kita akan dapat RM41,760. Jadi nilai yang kita dapat ni ialah jumlah sewa tahunan bagi 6 tahun yang pertama. Jadi itu tadi kena lebih berhati-hatilah di sini. Sebab kita perlu tukarkan semula janjang aritmetik tersebut, jujukan tersebut menjadi sewa tahunan pula.
Okey, seterusnya, soalan contoh 19. Sebuah bulatan dibahagikan kepada 9 sektor dengan keadaan sudut-sudut sektor itu membentuk janjang aritmetik. Diberi sudut terkecil ialah 10 darjah. Cari A. Nilai sudut bagi sektor terbesar, dan B. Luas sektor ke-6 jika jejarinya ialah 21 cm. Okey, dalam sebuah bulatan kita ada 360 darjah. Dan bulatan ini telah dibahagikan kepada 9 sektor. Dan sektor pertama sudutnya ialah 10 darjah. Jadi itu semua maklumat yang kita telah peroleh. Dan 10 darjah itu ialah nilai A ataupun sebutan pertama. N ialah 9. Sebab soalan ni dia tanya cari nilai sudut bagi sektor terbesar. Jadi sektor terbesar mestilah sektor yang ke-9. Jadi N dia sama dengan 9. D, kita pun belum tahu berapakah pertambahan sudut bagi setiap sektor tersebut. Dan soalannya ialah mencari sudut bagi sektor terbesar, iaitu T9. Okey, kita dah ketahui S9 sama dengan 360. Okey, maksudnya hasil tambah bagi 9 sektor tersebut mestilah 360 sebab dalam satu bulatan memang maksimum kita ada sudut 360 darjah sahaja. Jadi S9 sama dengan 360. Inilah maklumat penting yang kita perlu ketahui. Okey, dengan menggunakan rumus SN, gantikan semua nilai tersebut. Yang kita tak tahu cuma D. Okey, dan kita selesaikan persamaan tersebut dan kita akan dapat nilai D sama dengan 7.5 darjah. Kemudian kita jawab soalan ni iaitu T9 ataupun sudut bagi sektor terbesar iaitu rumus TN. T9 sama dengan 10 tambah 9 tolak 1 darab 7.5. Jadi T9 sama dengan 70 darjah. Okey, seterusnya soalan B, luas sektor ke-6 jika jejarinya ialah 21. Okey, untuk soalan B ni sebenarnya dia dah tambah luas sedikit daripada sudut. Kerana janjang aritmetik yang dinyatakan di sini hanyalah jujukan bagi sudut. Okey. Sudut bagi sektor yang terkecil hinggalah sektor yang paling besar. Jadi sekarang ni nak suruh cari luas. Maksudnya kita perlu tahu dulu berapakah sudut bagi sektor yang ke-6. Dan dia dah berikan jejarinya 21, maka kita boleh kira luas bagi sektor yang ke-6 tersebut. Okey, jadi kita perlu cari dulu apakah sudut sektor yang ke-6 ataupun T6. Okey, dengan nilai D yang kita telah ketahui. Okey, jadi kita akan gunakan rumus luas sektor nanti apabila kita gantikan nilai sudut bagi sektor yang ke-6. Okey, T6 sama dengan 10 tambah 6 tolak 1 darab 7.5. Dan kita akan dapat sudut pada sektor yang ke-6 ialah 47.5 darjah. Maka kita akan gunakan rumus luas sektor 47.5 bagi 360 darab 22/7 pi. Okey, darab dengan 21 kuasa 2 iaitu J. Jarinya telah diberi iaitu 21 cm. Jadi kita selesaikan dan kita akan dapat 182.7/8 cm persegi bagi luas sektor yang ke-6. Seterusnya contoh 20. Encik Karim mempunyai simpanan sebanyak RM40,000. Setiap tahun Encik Karim akan mengeluarkan sejumlah wang yang tetap untuk tujuan pelancongan. Baki simpanan selepas tahun yang ke-8 ialah RM19,000. Cari A. Wang tetap yang dikeluarkan setiap tahun oleh Encik Karim. Okey, jadi kita nak tahu berapa wang yang akan dikeluarkan oleh Encik Karim secara tetap setiap tahun. Kemudian soalan B.
bilangan tahun maksimum yang diperlukan sebelum Encik Karim mengeluarkan semua simpanannya. Sebelum Encik Karim mengeluarkan semua simpanannya. Jadi ada kata kunci sebelum di sini. Maksudnya daripada 40,000 sehinggalah sebelum duitnya duit simpanannya kosong. Okey, sebelum semua simpanannya habis. Okey, jadi kita perlukan berapa tahun tu untuk kita kira Encik Karim keluarkan semua simpanannya. Okey, kita jawab dulu soalan A. Okey, kita dah tahu tadi sebutan pertamanya ialah 40,000. Okey, kemudian dia akan keluarkan jumlah yang tetap setiap tahun. Berapakah jumlah yang dia keluarkan tersebut? Kita pun belum tahu, iaitu itulah beza sepunya ya, iaitu D. Tapi kita telah diberitahu iaitu T8. Baki simpanan selepas tahun yang ke-8 ialah 19,000. Okey, jadi itu sebenarnya ialah T8. Gunakan rumus TN. Jadi 40,000 tambah 8 tolak 1 D sama dengan 19,000. Kemudian kita akan selesaikan. Kita akan dapat nilai D sama dengan negatif 3,000. Maksudnya Encik Karim akan mengeluarkan ataupun menggunakan RM3,000 untuk tujuan pelancongan tersebut. Jadi setiap tahun wang simpanannya akan berkurang sebanyak 3,000, kurang 3,000 dan seterusnya. Sehinggalah tahun ke-8 wang simpanannya hanyalah tinggal 19,000. Okey. Jadi wang tetap yang dikeluarkan oleh Encik Karim ialah RM. Okey, nilai negatif pada D tersebut menunjukkan janjang tersebut menurun. Dalam jujukan menurun, iaitu bermula dengan 40,000, kemudian 37,000, seterusnya 34,000 dan semakin menurun. Okey, soalan B. Bilangan tahun maksimum yang diperlukan sebelum Encik Karim mengeluarkan semua simpanannya. Jadi sebelum habis semua simpanannya, jadi berapa tahun yang diperlukan? Okey, jadi inilah kata kuncinya, iaitu sebelum Okey, kita dah ada tadi nilai A iaitu 40,000, D-nya negatif 3,000 daripada soalan A tadi. Dan kita perlukan TN ataupun sebutan yang ke N tu lebih besar atau sama dengan kosong. Okey. Jadi kita perlukan satu simpanan Encik Karim tu sebelum menjadi kosong. Okey, tu maksud sebelum tu. Okey, jadi kita nak tahu berapa bilangan sebutan yang diperlukan ataupun bilangan tahun yang diperlukan. Okey, jadi gunakan rumus TN. 40,000 tambah N tolak 1 darab negatif 3,000 lebih besar atau sama dengan kosong. Okey, sebab kita tak boleh samakan dengan kosong kerana satu nilai yang kita belum tahu lagi, adakah betul-betul jujukan tersebut tepat menghasilkan nilai kosong pada sebutan yang ke N tersebut. Okey, jadi kita akan tengok. Okey, kita akan selesaikan, permudahkan dan okey, di sini kita akan tengok 43,000 lebih besar atau sama dengan 3,000 N. Okey, jadi dekat sini kita boleh tukarkan arah dia. Okey, ataupun simbol ketaksamaan ni kita perlu tukarkan. Okey, sebab saya letakkan N ni di sebelah depan. Okey, 43,000 bahagi dengan 3,000. N kurang atau sama dengan 14.33, maka N sama dengan 14. Jadi kita perlu pilih integer yang terhampir sebelum 14.33 iaitu 14. Okey, Encik Karim memerlukan 14 tahun untuk mengeluarkan semua simpanannya. Okey, maksud perpuluhan 33 di sini sebenarnya simpanan Encik Karim tu belumlah habis sepenuhnya. Okey, belum habis sepenuhnya, maksudnya berbaki lagi. Itu sebab soalan dia menggunakan sebelum Encik Karim mengeluarkan semua simpanannya. Okey. Jadi pada tahun yang ke-14 kalau kita kira sebenarnya
ada baki 1000 lagi dalam simpanan Encik Karim. Okay. Jadi untuk yang terakhir tu, untuk dia kosongkan wang simpanan dia, dia hanya boleh keluarkan RM1000 sahaja. Okey, jadi perbincangan untuk janjang aritmetik sehingga penyelesaian masalah kita akan terus sambung lagi nanti dalam video yang kedua, iaitu janjang geometri. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.